Ni ada Imam nak cantik dia kan. Okey. Air tak ada. Air tu kena niat tengok. Tapi ada lain ni. Berangkat. Duduk Ustaz. Duduk baru dia duduk. Okey. Tu mana? Tu. Ini mana? Pun kena duduk. Baik. Kita mulakan pengajian malam ini dengan baca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi rizam. Syarahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah SWT mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Alhamdulillah. Ya, ini hormati Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian Tuan Syak, pengurusi masjid Masjid Korea kan, Setiausaha, Bendahari, Jawatankuasa, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi malam ini untuk kita sambung kuliah kita, iaitulah kuliah berkenaan dengan beriman kepada hari kiamat kan. Baik. Jadi malam ni, hari itu kita dah sentuh berkenaan dengan Dajjal. Jadi malam ni mungkin saya dapat sentuh sikit lagi berkenaan dengan Dajjal ini. Okay, daripada mana ataupun mana hadis yang sahih berkenaan dengan Dajjal. Baik. Kemudian sebelum tu kita cerita tentang sifat-sifat badan Dajjal. Ada beberapa perawakan Dajjal yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Antaranya ialah dia adalah seorang yang kelihatan masih muda, syabun. Syabun bahasa Arab, syabun. Dia adalah seorang yang kelihatannya masih muda. Kemudian berbadan besar, agak kemerah-merahan. Rambutnya keriting dan tebal. Qatatun, istilahnya qatatun, keriting dan tebal. Kelihatan daripada belakang seolah-olah dahan kayu yang rimbun. Dan tandanya yang paling jelas sekali ada dua. Pertama, buta mata yang kanan. Buta mata yang kanan dan kelihatan seperti buah kismis yang kecut.
buta mata yang kanan dan kelihatan seperti buah kismis. Kismis tu kan? Yang kecut. Manakala mata kirinya pula tertonjol, keluar kehijau-hijauan, berkelip-kelip laksana bintang. Jadi kedua-dua matanya adalah cacat. Kedua-dua matanya adalah cacat. Kemudian yang kedua, tertulis di dahinya kalimat kafara. Tertulis di dahinya kalimat kafara, maknanya kafir lah, kafir. Tulisan ni dapat dibaca oleh setiap orang Islam. Setiap orang Islam dapat membaca tulisan ini, baik yang boleh membaca ataupun tak tahu membaca. Sama ada orang tu tahu baca ke tak tahu baca ke, dia akan dapat membaca lah. Akan kalimat yang tertulis kepada dahi orang yang bernama Dajjal tadi. Kemudian tempat tinggal Dajjal sekarang ini di mana? Ini persoalan kita lah. Kalau tuan-tuan lihat dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang dikarang oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzami, dia kata menurut riwayat yang sahih disebut dalam kitab Sahih Muslim bahawa Dajjal itu sudah wujud sejak berapa lama. Dia dirantai di sebuah pulau. Dirantau di sebuah pulau dan ditunggu oleh seekor binatang yang bernama Al-Jassasah. Dia dirantau di sebuah pulau. Dia mengatakan satu pulau di bawah negara Yaman. Dan ditunggu oleh seekor binatang yang bernama Al-Jassasah. Mari kita lihat satu hadis Nabi SAW yang menerangkan keadaan ini. Hadis ini kalau bahasa Arab ni panjang lah, jadi saya tak perlu baca bahasa Arab. Jadi saya terus terjemahkan. Hadis ini terima daripada Fatimah bin Qais radhiyallahu taala anhu. Berkata, tatkala sudah habis sedahku, aku mendengar suara pemanggil yang ditugaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil orang ramai dengan suara as-salatul jamiah. Salatul jamiah. Maksudnya mengajak semua ramai semayang lah. Lalu aku pergi ke masjid dan aku salat bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa ni tuan-tuan ni cerita ni? Fatimah bin Qais, namanya Fatimah bin Qais. Lalu bila dipanggil orang ramai supaya datang ke masjid untuk solat berjemaah, maka dia pun pergi solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berada di saf para wanita, dan aku duduk berhampiran dengan bahagian belakang para makmun lelaki. Dia berada di saf yang depan sekali di kalangan saf wanita, tapi duduk di belakang saf lelaki lah. Lelaki masih ada ke depan lagi. Baik, kemudian setelah selesai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas solat, lalu Nabi SAW naik ke atas mimbar sambil tertawa dan berkata, "Naklah kamu duduk di tempat solat masing-masing." Nabi kata duduk semua ke tempat solat masing-masing. Kenapa? Kerana aku nak berbicara sesuatu. Kemudian Nabi SAW bersabda, tuan-tuan, tahukah kamu kenapa kamu semua aku kumpulkan? Tahu tak semua ni kenapa dikumpulkan? Maka sahabat radhiyallahu ta'ala anhum menjawab, Allahu ta'ala wa rasuluhu alam. Allah Ta'ala wa rasuluhu alam. Allah Ta'ala dan Rasulnya yang terlebih tahu. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Nabi Allah, aku tidak mengumpulkan kamu kerana mengharapkan sesuatu atau takut pada sesuatu, tetapi aku mengumpulkan kamu kerana Tamim Ad-Dari. Ada seorang lelaki yang bernama Tamim Ad-Dari. Adalah dia ni berasal daripada seorang yang beragama Kristian. Kemudian dia masuk Islam. Dia masuk Islam, jumpa Nabi SAW dan dia declare dia Islam lah. Dan setelah berjanji berbai'ah dengan Rasulullah SAW, kemudian dia menceritakan sesuatu yang sesuai yang pernah aku ceritakan kepada kamu berkenaan dengan Al-Masih Dajjal. Ini cerita tentang Masih Dajjal. Kita Tamim Ad-Dari yang pernah berjumpa dengan Masih Dajjal ni, tuan-tuan. Kemudian beliau bercerita kepadaku bahawasanya beliau pada suatu masa dulu, dia kata,
pernah mengharungi lautan bersama-sama 30 orang laki-laki daripada kabilah Lakham dan Juzzam. Namanya kabilahnya kabilah Lakham dan Juzzam. Jadi Tamim Ad-Dari ni ikut dengan kabilah tadi lah, pergi bermusafir ataupun belayar. Tapi masa tu layar kapal-kapal ni tak popular lah. Kerana yang popular kalau di Arab tu, yang popular ialah unta, kuda kan. Kuda ataupun unta yang popular kalau di Arab. Kalau setakat kapal-kapal ni ada, tapi tak banyak lah. Macam tu. Kemudian lalu mereka dipukul oleh gelombang yang besar. Jadi pelayaran tadi mereka pun naik kapal tadi, kemudian mereka dipukul oleh gelombang yang besar, tuan-tuan. Selama 1 bulan, sehingga akhirnya mereka sampai ke suatu pulau yang ada di tengah-tengah lautan yang merupakan tempat tenggelamnya matahari. Lama mereka dilanda oleh ribut di lautan tadi. Kerana lautan tu kadang-kadang ialah ribut susah nak jangka. Lautan mana ada pokok-pokok yang boleh mengharang angin yang kuat dan sebagainya. Kalau daratan biasa banyak pokok kan yang menghalang. Jadi kerap terjadilah gelombang yang besar dan sebagainya. Apabila mereka sampai ke situ, ke satu pulau tadi, satu pulau yang ada tengah lautan, lalu mereka sampai situ dan mereka pun menaiki sebuah sampan kecil yang mereka gunakan untuk berlabuh di pulau. Jadi bila dah sampai ke tepi pulau tadi, mereka turun menggunakan sampan dan pergi ke pulau lah, dalam jumlah yang beberapa orang lah. So kemudian apa tadi, tuan-tuan? Ketika mereka masuk dalam pulau tadi, mereka terkejut bila bertemu dengan seekor binatang yang berbulu besar dan juga berbulu kasar. Ada seekor binatang namanya Al-Jassasah. Kalau di awal tadi saya dah sebutkan ada satu binatang bernama Al-Jassasah. Binatang ni berbulu besar dan kasar. Binatang ini tak diketahui jantan dan betina, dan tak dapat diketahui di sebelah mana duburnya dan di sebelah mana kemaluannya, disebabkan, tuan-tuan, bulu yang terlampau tebal. Bulu terlampau tebal lah. Tapi mereka tak lagi pula, pelik pula tu. Kalau tuan-tuan kalau jumpa bulu binatang berbulu tebal, tuan-tuan pun cak alif but lah. Tunggu apa lagi kan? Cak alif but. Kalau tidak pun mungkin terpekik terlolong lah. Kalau perempuan, kalau jumpa lah binatang lah berbulu lebat kan, pensan adalah, betul tak? Lalu mereka bertanya kepada binatang tadi. Yang pelik, tuan-tuan, binatang ni boleh bercakap. Lalu ditanya pada binatang tadi, engkau ni siapa? So lalu binatang menjawab, akulah Al-Jassasah. Jassasah maknanya tukang intip rahsia, tukang mengintip. Wala tajassasu, pernah tak dengar ayat Quran tu? Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da. Janganlah kamu suka mengintip-intip, mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu mengumpat sebahagian di atas sebahagian yang lain. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann innal ba'dadh-dhann is wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahmal akhihi maita faqarihtumuh. Ayat dalam surah Al-Hujurat. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu ada sebagian kamu ni yang kata buruk sangka terhadap orang lain. Jadi hindarkanlah buruk sangka. Kerana sebahagian daripada buruk sangka ni bawa pada dosa. Kemudian wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, mengintip-intip kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'da, dan janganlah mengumpat kamu di atas sebahagian yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudara kamu yang telah mati? Suka tak kamu makan daging saudara kamu yang telah mati? Sudah tentu tak suka. Betul tak? Saudara yang belum mati pun kita tak nak makan dagingnya, apalagi kalau binatang yang dah mati. Jadi orang yang mengumpat itulah ibaratnya, tuan-tuan. Sama seperti makan daging saudara yang telah mati. Tapi mengumpat ni sonok. Sonok umpat kan, cerita hal orang.
cerita keburukan-keburukan orang. Apalagi kalau duduk kedai kopi ke, mengetir ke, ataupun ada majlis rewang ke apa ke kan, dah duduk borak-borak ramai-ramai tu, kalau tak mengumpat tu tak sah lah jawab kan. Macam tu. Okey. Grup WhatsApp pun kadang mengumpat juga. Kan? Left group kan. Mula dalam grup tu, lepas tu tahu benda yang tak kena, dia pun left group. Kan? Yang seorang lagi pun left. Lepas tu mengumpat, pompai kan. Adalah benda yang tak kena kat dua orang tadi. Baik, seterusnya mereka bertanya apakah itu al-jasasah. Jadi binatang tadi menjawab, akulah al-jasasah, tukang intip rahsia. Lalu mereka bertanya apakah itu al-jasasah. Maka binatang tadi jawab, dia kata, tidak usah panjang cerita, dan naklah kamu pergi menemui seorang lelaki yang ada di tempat pertapaan ini, kerana dia sangat rindu mendengar berita pada kamu. Rupa-rupanya ada lelaki lain di pulau tersebut selain daripada al-jasasah tadilah. Orang lain tak dapat dipastikan sama ada ataupun tidak. Baik, kemudian lelaki, apabila binatang itu menyebutkan dalam pertapaan itu, tuan, ada seorang lelaki lain, maka kami menjadi takut daripadanya. Kerana boleh jadi, tuan-tuan, yang lelaki itu sebenarnya ialah syaitan. Syaitan lah. Jadi Tamim Ad-Dari bersama para sahabat dia takutlah kemungkinan syaitan yang mungkin akan mengganggu mereka, mengacau mereka dan sebagainya. Seterusnya kami dikata cepat-cepat masuk dalam pertapaan tadi. Tiba-tiba menjumpai di dalamnya sebesar-besar manusia yang pernah kami lihat, yang dirantai dengan sekuat-kuatnya. Bila mereka masuk dalam kawasan pertapaan tadi, didapati ada seorang lelaki yang berbadan besar, saiz besar, sebesar-besar manusia yang pernah mereka, yang tak dulu semula mereka tak pernah pun lihat, hari ni first time mereka lihat. Dan binatang tadi, tuan-tuan, manusia tadi dilihat dirantai dengan sekuat-kuatnya. Kedua-dua tangannya dibelenggu ke leher, kakinya dirantai dengan besi daripada kedua lutut hingga kedua buku lali. Itu keadaan lelaki tadi lah, dirantai. Siapa yang merantai? Tak tahulah, wallahu alam. Tak tahu siapa yang merantai. Kemudian kami bertanya kepada dia, engkau ni siapa? Kau ni siapa? Lalu dia menjawab, sebenarnya kamu telah melihat keadaanku ini, jadi aku tak perlu lagi menceritakan bahkan kamu ni siapa. Jadi Tamim Ad-Dari dengan sahabat dia tanya, kau ni siapa? Tak pernah kita jumpa kau ni, badan saya besar. Macam King Kong lah besar kan. Pernah dengar tak cerita King Kong tu? Cerita King Kong kan besar kan? Pernah tengok kan? Movie. Takkan pernah. Kan tengok movie kan, King Kong badan besar. Tak? Tapi yang pelik tu, King Kong jatuh cinta dengan seorang perempuan. Perempuan yang rambut putih lah. Cerita King Kong yang sebelum ni. Jadi ada cerita King Kong pun bersiri-siri cerita dia. King Kong yang sebelum ni kan jatuh cinta dengan seorang perempuan. Kan? Itu yang sampai dia panjat bangunan tinggi tu. Akhirnya dia kena tembak tu dengan kapal terbang tu, akhirnya jatuh. Perempuan tadi cuba menghalang lah daripada kan orang tembak dia. Tapi akhirnya King Kong tu jatuhlah, lepuklah ke bawah kan. Cerita, betul tak? Cerita lah nama Siapa pernah tengok? Tengoklah. Ya lah tu kan. Macam tu. Baik, seterusnya tuan-tuan. Sebenarnya kamu telah melihat keadaanku ini, dia kata. Jadi aku tak perlu nak ceritakan bahkan kamu ni siapa. Jadi Tamim Ad-Dari sahabat tanya dengan dia, kau ni siapa? Maka lelaki yang saya besar tu dia kata, yang dirantai tadi kata, kau tahu aku ni siapa? Dia kata. Tapi kamu pula siapa? Kamu pula ni siapa? Maka lalu Tamim Ad-Dari menjawab, kami ini daripada golongan bangsa Arab. Dan kami ini semua ni duduk belayar ni, kan, bawa sapi. Secara kebetulan bila kami belayar ni, dia kata laut bergelora, ribut dan sebagainya. Lalu kami punya kapal ni terdampar lah ke sini. Selama sebulan tuan-tuan
Tuhan kata selama sebulan kami punya kapal ni dilanda oleh ribut. Bayang kalau sebulan tu kan seribut. Kalau sesiapa yang tak biasa pergi laut memang mabuk laut lah. Paling tidak pun pensan lah kan. Mungkin tuan-tuan ni mungkin ada pernah pengalaman masuk ke laut, pergi laut ke kata program-program kat laut ke, ataupun candak sotong. Pernah dengar tak candak sotong? Kan musim mencandak sotong kan. Siapa yang tak pernah pergi tu memang mabuk laut lah je. Yang biasa pergi dia tak kisah ya. Stabil di badan dia. Ni yang tak biasa ni yang muntah hijau apa tu. Kuat tak nak kuat sini. Kerana tak biasalah. Betul tak? Tak biasa mabuk laut. Ini tuan-tuan, bayangkanlah 1 bulan macam mana keadaan dia. Sebulan kapal mereka tadi dilanda oleh ombak yang besar. Gelombang sana gelombang sini. Bayangkanlah tuan-tuan. Kalau kapal tak kukuh, sudah tentu habislah kapal, hancur berderai. Jadi mesti kapal tu mesti laku kukuh. Baik. Lalu kami pun dia kata tersangkut kat pulau kamu ni. Dan kami menaiki sampan dan kami dapat menjaki ke pulau. Kami sangat terkejut apabila kami menemui seekor binatang pada awal daripada permulaan kami sampai sini. Kami jumpa satu binatang yang bulunya sangat tebal. Yang tak tahu dia punya kemaluan tadi, malu dia depan mana belakang dia kan. Tak tahu macam mana, bulu sangat tebal. Apabila kami bertanya dia kata dia jawab, akulah al-jasasah. Jasah mana pengintip ataupun mata-mata gelap. Istilah lain lah. Baik, kemudian lalu lelaki tadi berkata, sudahlah, pergilah kamu menemui seorang lelaki yang ada dalam petapan ini dan beritahu pada kita beritahu pada dia yang kita ni semua rindu pada dia. Rindu pada dia lah, lelaki yang diikat tadilah. Baik. Setelah mendengar perkataan tadi tuan-tuan, lelaki yang dirantai tadi bertanya, kamu ceritakan kepada aku bagaimanakah kebun kurma di Baisan. Cuma ceritakan kepada aku bagaimana keadaan kebun kurma di Baisan. Ada satu tempat di Arab lah satu kebun kurma di Baisan. Lalu kami bertanya, daripada surat apa yang kamu nak tanyakan tentang kebun kurma tadi? Lelaki tadi berkata, yang kena rantai tadi berkata, aku bertanya apakah dia masih berbuah. Maka kami menjawab, ya, dia masih berbuah. Lalu lelaki di rantai tadi berkata, sesungguhnya hampir ia tidak akan berbuah lagi. Dia kata tak lama lagi tak berbuah lah tu. Dia kata tak lama lagi tak berbuah. Cuma dia tak nyatakan tak berapa lama lagi itu, tak berapa lama lagi itu berapa jaraknya. Dia tak nyatakan berapa jaraknya. Cuma dia kata tak lama lagi kebun tu tak akan berbuah. Kemudian lelaki tadi bertanya lagi bagaimana keadaan tentang Danau Tabriyah. Danau Tabriyah, ada satu danau yang mana danau ni penuh dengan air, penuh dengan ikan-ikan dan air yang begitu cantik lah, hijau air lawa. Maka kami menjawab, tentang apakah yang kamu tanya tentang danau tadi? Maka lelaki tadi berkata, apakah ada masih ada air dia? Air dia ada banyak. Lalu lelaki yang dirantai tadi berkata, sesungguhnya tak lama lagi ia akan kering. Nampak? Tak lama lagi kering lah tu. Ini nak beritahu pada dia, pada Tamil Dari dan kawannya tentang pertanda-pertanda sesuatu lah yang akan berlaku. Faham tak? Pertanda-pertanda sesuatu yang akan berlaku. Faham kan? Betul juga kalau contohnya kalau berlaku tsunami, antara apa tanda berlaku tsunami itu dan pertanda-pertanda lah. Contohnya adalah binatang-binatang pelik-pelik lah timbul kan. Ataupun contohnya banyaklah burung-burung yang tak pernah kita jumpa burung tadi. Binatang-binatang laut yang tak pernah kita jumpa tiba-tiba muncul binatang tadi kan. Ini antara tanda-tanda antaranya berlaku tsunami lah. Mana setiap benda tu tuan, kalau nak berlaku biasanya ada tanda. Walaupun ada juga kadang-kadang tak ada tanda. Ada juga. Accident kan. Tiba-tiba accident, ada tanda tak accident? Kadang tak ada tanda. Okay. Seorang itu akan mati ataupun meninggal dunia. Pagi tadi alhamdulillah dia sama mengetir dengan kita. Kan golak-golak kata sawah. Petang tiba-tiba dah meninggal dah. Tak ada tanda tak? Ada tanda tak? Tak ada tanda. Tiba-tiba dah pergi dia meninggalkan kita kan. Tapi ada juga kadang-kadang peristiwa besar ni ada tanda.
Seperti tsunami, ada tanda dia, kan? Dan benda-benda lain lah. Baik, kemudian, jadi lelaki yang digantar tadi, dia tanya, bagaimana keadaan air pada Laut Tabriyah itu? Mereka kata air dia banyak. Lalu dia berkata, sesungguhnya tak lama lagi air itu kering lah tu. Keringlah air tu. Mana nak beri petanda lah bahawa dia akan muncul lah. Siapa yang muncul tu? Dajjal lah, dia akan muncul. Kemudian dia bertanya lagi, bagaimana pula dengan keadaan air Zurhar namanya, air Zurhar. Maka kami menjawab tentang keadaannya di mana kamu tanyakan. Dia berkata lagi, apakah masih ada air dan apakah penduduk di sekitarnya masih menggunakan air tadi untuk tanaman mereka? Lalu kami menjawab, dia kata, ya, airnya masih banyak dan penghuninya banyak menggunakan mata air untuk tanaman mereka. Lalu dia bertanya lagi, bagaimanakah Nabi orang ummiyin? Apakah yang telah dikerjakan oleh Nabi itu? Kemudian lelaki tadi tanya lagi banyak soalan-soalan yang tanya kepada Tamim Ad-Dari dan kawan dia. Dia tanya lagi, bagaimanakah dengan Nabi, seorang Nabi yang ummiyin, maksudnya Muhammad SAW lah. Apa yang telah dikerjakan dia? Maka kami menjawab, kan Nabi kami telah pun dilahirkan di Mekah dan telah berhijrah ke Madinah, ke Yathrib. Lalu dia bertanya lagi, apakah orang Arab memeranginya? Soalan macam dia tahulah. Soalan macam dia tahu. Apa yang berlaku di dunia ni, tuan-tuan, dia tahu. Ini yang menunjukkan petanda kehebatan si Dajjal ni lah. Dia. Tapi kita tahulah Dajjal ni pembohong. Dia pembohong, penipu dan sebagainya. Baik. Jadi apakah orang Arab memerangi dia? Lalu kami menjawab, ya, mereka memerangi Nabi tersebut. Lalu bagaimana perlakuannya terhadap mereka? Lalu kami menjawab, beliau telah banyak memperoleh kemenangan terhadap mereka. Bahkan hampir semua orang Arab yang ada sekelilingnya telah mengikuti mereka, dia kata. Jadi walaupun di kalangan orang Arab itu memusuhi Nabi tadi, tetapi Nabi tadi tetap juga pengikut dia bertambah. Daripada semasa ke semasa pengikut dia bertambah Nabi ini. Walaupun banyak tentangan-tentangan daripada orang kafir Quraisy, musyrik Mekah, terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma nak beritahu pada keluarga tuan-tuan tentang kejadian tadi bahawa Dajjal tu tahu apa yang berlaku. Apa yang berlaku di dunia dia tahu. Kan? Lautan mana, kolam mana, danau mana yang banyak air semua dia tahu. Nanti dia kata tak lama lagi akan keringlah danau tu. Itu kan. Akan habislah air dia. Baik. Baik, kemudian dia bertanya lagi, sesungguhkah itu terjadi? Kami menjawab, ya, sungguh telah terjadi. Dia berkata pula, kalau mereka mengikutinya, maka itulah yang terlebih baik. Maka sekarang ini saya mau khabarkan kepada kamu siapakah diri saya. Dia kata. Dia kata lagi, akan ada di kalangan orang Arab itu yang akan musuhi dia, dan ada pula yang akan ikut. Dan Nabi ni pun, Nabi Muhammad itu pun, dia akan banyak mendapat kemenangan. Mana Dajjal tu pun sendiri tahu cerita dia. Lepas tu kan dia katalah, kamu tahu tak aku ni siapa? Kami tak tahu, kau tak kenal. Maka dia jawab, sayalah Al-Masihid Dajjal. Itu jawapannya. Dialah Masih Dajjal tu. Walaupun ada pelbagai riwayat ataupun cerita-cerita punaan Dajjal ni, inilah hadis yang sahih berkenaan Dajjal. Ada pula menyatakan Dajjal ni ialah Ibnu Siyad, seorang lelaki yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Ada pula menyatakan kuasa-kuasa besar pun Dajjal. Kemudian ada menyatakan, orang kata dekat segitiga Bermuda tu pun adanya Dajjal. Kat segitiga Bermuda pun ada Dajjal. Macam-macam lah. Macam-macam lah berkenaan dengan Dajjal ni, tuan-tuan. Malah kuasa-kuasa barat pun, kuasa barat yang suka menjajah pun kita kata pun Dajjal juga. Macam-macam lah kan. Gerakan Freemason pun Dajjal juga. Tapi macam mana hakikat Dajjal yang sebenarnya, wallahu alam lah. Tak tahulah kita macam mana, sebab dia tak muncul lagi. Kalau ikutkan Dajjal ni muncul akhir zaman. Kalau kita nak katakan yang Dajjal itu orang kata gerakan-gerakan Freemason ke Dajjal ke sebagainya, sedangkan belum sampai kepada tanda-tanda besar lagi.
Yang berlaku tanda-tanda kecil aja. Tak boleh kita katakan itu Dajjal. Betul tak? Jadi hakikat sebenarnya Dajjal itu tak tahulah, wallahu alam. Cuma di hadis sahih macam inilah. Baik, kenapa dikatakan Al-Masih Dajjal? Perkataan Masih ini juga digunakan kepada Nabi Isa AS. Nabi Isa kan dapat gelaran Al-Masih Ibnu Isa, Al-Masih Isa Ibnu Maryam, Al-Masih Isa Ibnu Maryam. Dajjal pun mendapat juga perkataan Al-Masih. So, apakah perbezaan antara Masih tu? Masih yang ada pada Nabi Isa dan juga Al-Masih ada pada Dajjal. Okey, sebenarnya Al-Masih ni dia ada dua makna. Al-Masih ada dua makna, satu bermakna baik dan satu bermakna tidak baik. Satu bermakna tidak elok lah. Jadi walaupun makna kedua itu Al-Masih, perkataannya bermakna Al-Masih, baca dia punya kalimat dia sama, dari segi sebutannya sama, tetapi dari segi maknanya berbeza. Kalau kita gunakan Al-Masih yang sama makna dengan Al-Masih Dajjal dengan Maryam, jadi Nabi Isa jadi jelas bertentangan lah. Kerana Nabi Isa seorang yang baik, dan Nabi Isa itu besok yang akan membunuh Dajjal. Allah Ta'ala akan turunkan Nabi Isa, kan, dan dialah yang akan membunuh Dajjal. Dajjal ni seorang yang penipu, tapi mendapat juga gelaran Al-Masih, Al-Masih Dajjal. Tapi maknanya ialah berbezalah. Masih antara Nabi Isa dan juga Dajjal. Baik, seterusnya kemudian apa yang dikatakan oleh Dajjal lagi? Dia kata sudah hampir aku diizinkan untuk keluar. Bila aku keluar nanti, dia kata aku akan berjalan di ke semua permukaan bumi sehingga tiada sebuah rumah pun kecuali akan aku pergi. Iaitu tuan-tuan dalam masa tempohnya 40 hari. Nampak tak? Bila Dajjal tu keluar besok, dilepaskan, dia akan pergi ke seluruh dunia, merayau di seluruh dunia ni. Dia akan mencari dia punya pengikut-pengikut dia. Ramailah orang yang akan mengikut apa yang dia cakap lah. Kerana pada masa itu tuan-tuan, bila Dajjal ni dia bermarajalela, habis semua tanam-tanaman, habis. Makanan-makanan semua habis. Yang ada makanan pada Dajjal saja. Siapa nak makanan kena minta dengan Dajjal lah. Nak makanan kena minta dengan Dajjal. Sedang makanan habis semua dimusnahkan. Jadi keadaan tu teruklah masa tu. Baik, kemudian aku akan berjalan ke semua permukaan bumi hingga tiada ada sebuah kampung pun kecuali aku akan pergi, iaitu dalam tempoh 40 hari. Okey lagi? Okey, lain. Testing testing. Okey. Tak mahulah duduk atas kursi tu kan. Lutut sakit. Tapi tempat lain pun memang dia orang tak bagi duduk kat bawah. Cuma duduk semua duduk atas kursi, ada meja. Dia orang tak galakkan dah. Susat ni duduk bawah gitu, duduk atas. Banyak tempat-tempat yang sengaja pun macam itulah. Masjid negeri ke, masjid apa ke. Boleh katakan semualah masjid surau semua dah pakai dah. Dan tak bagilah dia orang duduk bawah. Baik, seterusnya. Jadi selain daripada Mekah dan Taibah, maka dia ditegah daripada memasuki kedua-dua bandar tersebut. Selain daripada Mekah dan Taibah. Taibah mana? Madinah. Dua tempat ni yang dia Madinah pada masa itulah. Tapi tempat lain semua dia masuk. Kalau kampung Linsum ni memang dia masuk lah. Kampung Linsum ni memang masuklah. Rumah tuan-tuan pun dia akan datang lah. Itu pun kalau tuan-tuan masih hidup. Dah tak ada macam mana lah ustaz kan. Dia akan datang lah. Dia akan jenguk semua rumah tu. Dan dia akan bawa makanan pada tuan-tuan. Makanan masa tu tak ada. Jadi kita akan bergantung makanan pada dia. Bila dia cuba masuk ke dalam salah satu daripada dua kota, Mekah dan juga Madinah, maka ada malaikat dengan pedang yang terhunus akan mengawal kedua-dua kota tersebut. Sama ada daripada sudut atas ke bawah ke kiri kanan sebagainya, ada malaikat menjaga. Jadi Dajjal dia tak boleh nak masuk lah. Dia cuba cari masuk tapi tak boleh. Baik, kemudian berkata Fatimah Al-Qais lagi dalam meriwayatkan hadis ini tuan-tuan, lalu Nabi SAW menghentak mimbarnya dengan tongkat yang ada di tangannya sambil berkata, inilah Taibah,
inilah Taibah, iaitu Madinah. Nabi berkata bahasa itu belum lagi ditukarkan kepada nama Madinah, tapi dikatakan sebagai Taibah, Yasrib ataupun Taibah. Madinah ni kemudian setelah adanya piagam, ditermetinya satu piagam namanya piagam Madinah, barulah digelar dengan nama Madinah, Madinatul Munawwarah. Baik, kemudian wahai sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah aku telah sampaikan berita ini kepada kamu? Kamu dengar tak apa saya cakap ni berkenaan dengan Dajjal ini? Lalu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW menambah lagi, sesungguhnya aku sangat tertarik dengan cerita Tamim Ad-Dari ini disebabkan sesuai dengan apa yang pernah aku ceritakan kepadamu sekalian, terutama sekali tentang kesemuaan Mekah dan juga Madinah. Tentang kesemuaan Mekah dan juga Madinah. Jadi nak selamat tuan-tuan, masa itu pergilah Mekah dan Madinah. Mas Manilo masuk nak pergi Izzat kata kan. Tapi nak cerita pada kita tentang kelebihan Mekah dan juga Madinah, tempat yang paling baik, bagus. Dan Nabi juga kata, tidak diutuskan seorang Nabi dan Rasul melainkan semuanya akan diberikan peringatan berkenaan dengan Dajjal. Semua para Nabi Rasul akan diberitahu pada mereka tentang Dajjal yang suatu hari nanti akan keluar untuk membuat kerosakan di muka bumi. Perhatian, Dajjal itu sebenarnya berada di Laut Syam ataupun di Laut Yaman. Sesungguhnya dia berada di arah timur. Sesungguhnya dia berada di arah timur. Lalu Nabi SAW mengisyaratkan tangannya ke arah timur. Maka kata Fatimah bin Qais, maka itulah cerita yang aku dengar daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata itulah cerita yang didengar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Daripada ni tuan-tuan, jelaslah kepada kita bahawa Dajjal itu telah ada dan dia menunggu masa je nak diizinkan Allah Ta'ala untuk keluar. Walaupun ada pelbagai dakwaan macam saya cakap tadi lah, kan, bahawa Dajjal tu berada di berada di segitiga Bermuda, kan. Tahu tak segitiga Bermuda kan, yang banyak kapal hilang tu, situlah. Orang kata kat situ lah Dajjal. Kemudian yang kata macam UFO kan, UFO ni lah yang kata makhluk-makhluk asing ni kan, dengar kata dia pun, makhluk itu pun keluar daripada segitiga Bermuda itu. Sama ada betul atau tidak, wallahu alam, tak tahulah kita. Cuma bagi kita lah apa persiapan kita tu lah. Dajjal tetap keluar. Kita nak halang dia keluar pun tak boleh. Kita ni siapa nak halang dia keluar? Jadi cuma apa persiapan kita lah. Macam mana kalau dia keluar besok? Sanggup tak kita merapi dia? Betul Baik, kemudian kita lihat lagi. Ulama telah sepakat menyatakan bahawa Dajjal akan keluar daripada timur. Ada yang menyatakan bahawa dia keluar daripada Khurasan, dan ada yang menyatakan keluar daripada Asfahan, dan ada pula orang yang menyatakan dia keluar daripada Iraq dan Syria. Banyaklah riwayat-riwayat berkenaan Dajjal ni. Walau bagaimanapun tuan-tuan, riwayat-riwayat ini tidak bertentangan, kerana boleh jadi pada mulanya Dajjal keluar daripada Khurasan, kemudian mendapat sokongan daripada Yahudi Asfahan yang jumlahnya 70,000. Kemudian cabarannya terhadap umat Islam bermula ketika berada di Iraq dan juga di Syria. Ada juga menyatakan bahawa Dajjal itu pada masa dia mula-mula muncul di tengah masyarakat seperti seorang yang kuat beriman kepada Allah. Ada pula pendapat menyatakan waktu dia keluar tu dia seorang yang kuat, seorang yang lelaki yang kuat beriman kepada Allah. Semua menipu lah tu, kerana memang Dajjal ni suka menipu. Lantaran kerana dia ni banyak pengikut dan juga pendokong dia. Setelah dia berasa kuat dan peminatnya bertambah, maka dia akan mengaku menjadi seorang nabi pula. Ialah peminat dah ramai kan, dah jadi selebriti tu tak? Dah jadi selebriti, apa yang cakap dia semua betul je. Jadi akhirnya dia mengaku lah, aku ni seorang nabi. Maknanya Muhammad itu bukan nabi terakhir, akulah yang terakhir sekali.
Ketika itulah tuan-tuan, dia akan ditinggalkan oleh golongan manusia yang ada kesedaran dan kepahaman tentang Islam. Siapa yang faham bab Islam ni, tanpa faham Dajjal ni, dia tak akan ikutlah apa yang Dajjal tu buat. Tapi yang banyak pro pada Dajjal ni golongan Yahudi lah. Golongan Yahudi. Dan sebelum ni pun saya dah ceritalah tentang golongan Yahudi ni. Yang mana pada akhir zaman besok, kan, akhirnya bila Dajjal dia dibunuh, Yahudi semua cabut lagi lah. Bila Dajjal dah dibunuh Nabi Isa, orang Yahudi cuba cabut lagi. Mereka akan berlindung di sebalik batu, sebalik pokok, sebalik kayu. Apa saja benda boleh berlindung, dan mereka berlindung. Tetapi bila mereka berlindung tadi, orang-orang Islam akan beritahu kepada Nabi Isa dan juga orang-orang bala tentera Nabi Isa, dia kata kat sinilah dia orang Yahudi, datanglah, bunuhlah. Batu pun boleh bercakap, pokok pun boleh cakap, kecuali pokok Gharqad nama dia. Kecuali pokok Gharqad. Pokok Gharqad itulah pokok Yahudi. Jadi mana-mana Yahudi yang berlindung di sebalik pokok Gharqad, jadi pokok tu dia tak akan bercakap bahawa di situ terdapat Yahudi. Tapi kalau pokok-pokok lain, kan, ataupun contohnya batu ke dan sebagainya, kayu yang selain daripada pokok Gharqad itu, mereka kata, wahai Islam, datanglah sini, bunuhlah Yahudi ni. Kerana kat belakang aku ni ada Yahudi. Kat belakang aku ni ada Yahudi. Sebabnya di Israel banyak pokok Gharqad ni ditanam. Kerana mereka pun menanti-nanti juga tentang Dajjal ini. Mereka tahu cerita tentang Dajjal ni. Jadi mereka pun ada persiapan lah. Tapi yang peliknya orang Islam ni kadang tak ada persiapan. Orang Yahudi ada persiapan. Tanam pokok Gharqad banyak-banyak. Seterusnya, kita sambung pada cerita tadi. Setelah berlalu beberapa waktu tuan-tuan, maka dia mengaku sebagai Tuhan lah. Mula dia hanya, orang kata, diperankan seperti seorang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. So ramailah akan mengikut dia. Bahayalah macam tu. Kita takut macam tu. Dalam video dalam YouTube ada ustaz, saya ikut kuliah daurah kitab Ustaz Muhadir Jul, kan, sama Muhadir Jul, daurah kitab sifat 20. Ketika makan sama dia kata ada cerita dalam YouTube lah, dia kata ada seorang lelaki tua umur dalam lingkungan 70 tahun, dia Islam, tapi dia kata dia tak percaya tentang hari pembalasan. Dia tak percaya. Dia tak percaya hari pembalasan. Lepas tu dia tak percaya syurga neraka. Dia tak percaya. Pahala dosa semua tak percaya. Mana hari pembalasan tak ada. Dia kata yang dikatakan syurga neraka tu, itulah kehidupan di dunia dia. Kehidupan dunia ni lah syurga neraka. Ada dalam YouTube. Nauzubillah min zalik. Ada rupanya orang macam tu. Dia pandai baca Quran, lelaki itu pandai baca Quran, dan ada beberapa orang pengikut dia, adalah pengikut dia yang pro pada dia lah. Tapi bukan kat Negeri Sembilan, kan di Perak tu silap saya. Kat Perak. Mana dia cakap tu pandailah siap ayat Quran hadis semua. Tapi tentang hari kebangkitan, tentang ada syurga neraka besok bila kebangkitan, kan, dia tak percaya. Dia kata syurga neraka ni lah kat dunia ni. Besok tak ada lah syurga neraka. Nauzubillah min zalik. Baik. Kemudian berapa lama Dajjal akan hidup setelah kemunculannya? Baik, berapa lama dia hidup? Dajjal akan hidup setelah memulakan tentangannya kepada umatnya. Umat Islam ini ialah selama 40 hari sahaja. Selama 40 hari. Namun begitu, pada hari pertama seperti setahun, dia akan muncul dalam muka bumi ini, atas muka bumi selama 40 hari. Tetapi pada hari pertama 40 hari itu diperbamakan seperti setahun. Hari pertama je. Daripada 40 hari itu, hari pertama diperbamakan seperti setahun. Hari kedua diperbamakan seperti sebulan. Hari ketiga diperbamakan seperti 1 minggu. Dan hari-hari yang berbaki itu sama seperti hari-hari biasa.
Jadi keseluruhannya masa Dajjal membuat fitnah dan kerosakan ialah selama 14 bulan dan juga 14 hari. Betul? 14 bulan dan juga 14 hari. Mana setahun berapa tu? Setahun 2 bulan kan? Setahun 2 bulan 14 hari lah. Itulah tempoh Dajjal tu dia akan buat kerosakan di muka bumi. Tapi disebut pada awalnya 40 hari. Tapi 40 hari itu, 40 hari, satu hari tu, satu hari yang pertama tu diumpamakan seperti setahun. Kalau setahun 12 bulan kan? Okey, 12 bulan. Lepas tu hari yang kedua tu seperti sebulan. Okey. Dan hari ketiga seperti 1 minggu. Dan hari-hari yang berpaki itu sama seperti hari-hari biasa. So jumlah keseluruhannya tu Dajjal akan keluar ialah selama 14 bulan dan juga 14 hari. Itulah tempoh dia masa. Lama tu. Setahun kan buat kerosakan tu, macam-macam lah kerosakan dia buat. Kadang satu hari pun kadang-kadang banyak kerosakan yang dibuat. Contohlah kalau Palestin kan, kalau Palestin tu dibom, kadang dalam masa seminggu dibom oleh Palestin tu, banyak kerosakan yang berlaku di Palestin. Setiap hari dihentam oleh orang Israel tu, bom sana, bom sini, bom sana, bom sini, tak habis hancur. Hospital-hospital apa semua dibom hancur. Mana nak lagi? Itulah yang ke Israel lagi. Dekat apa tu? Dekat Syria lagi. Habis. Jadi anak-anak ni jadi yatim piatu lah. Tu terpaksa lah jadi merempat. Tu tengoklah anak-anak Syria tu. Paksa berjalan kaki jauh 20 batu kilometer masuk ke sempadan Turki kerana nak selamatkan diri. Betul tak? Baik. Ada satu hari Nabi SAW berbunyi, yang saya bacakan terjemah ni bahasa Arab dia ada. Yang maksudnya kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa lamakah Dajjal tu tinggal di muka bumi? Lalu Nabi SAW bersabda, dia akan tinggal selama 40 hari. Hari yang pertama seperti setahun, hari berikut seperti sebulan, hari yang ketiga seperti seminggu. Kemudian hari-hari yang masih tinggal ialah iaitu 37 hari adalah sama seperti hari-hari yang biasa. Lalu kami bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, pada hari yang panjang seperti setahun itu, apakah cukup bagi kami hanya solat sehari saja? Ini persoalan. Kan satu hari diumpamakan seperti setahun. So macam mana dalam bab sembahyang? Dalam setahun tu mungkin, adakah dalam setahun tu kita hanya sembahyang 5 kali saja? Ini persoalan lah. Ya, jadi mereka tanya, ya Rasulullah, pada hari yang panjang seperti setahun itu, apakah cukup bagi kami hanya solat sehari saja, iaitu 5 waktu sahaja? Maka Nabi SAW menjawab, tak cukup. Kamu mesti menghitung hari itu dan menentukan kadar yang sesuai pada setiap kali solat. Nampak? Kamu kena hitunglah agak anda masuk ke belum ni? Zuhur kan? Dah masuk ke asar. Bayangkanlah tentang macam mana nak menghitung itu. Kerana satu hari itu setahun. Sehari itu umpamakan seperti setahun. Baik, syukurlah sekadar tu tuan perbincangan kita malam ni. InsyaAllah kita datang sambung lagi lah. Dajjal ni cerita panjang. Saya dulu ngajar kitab ni dekat Masjid An-Nur Karambau tu. Sebab Dajjal saja tak berapa kali pertemuan kat dia. Sebab Dajjal saja, saya rasa dalam hampir 10 pertemuan kan, 10 kali kuliah baru habis Dajjal saja. Ini baru berapa kuliah. Wallahu alam. Sekadar tu insya-Allah perbincangan kita akan sambung lagi. Ada pertanyaan tak? Persoalan ada tak? Ustaz, saya nak tanya tentang yang dalam internet yang budak lahir mata satu. Budak lahir mata satu. Wallahu alam lah. Kadang tak betul pun. Kadang video dia orang buat edit video ni. Tapi nampak macam real. edit video. Okey. Yang apa ni, yang Dajjal ni kalau sebut dalam hadis ni buta, mata dia buta sebelah. Buta sebelah. Bukan mata satu. Kalau mata satu tak termasuk Dajjal lah.
Tapi sama ada betul atau tidak, mata satu pun tak tahu juga. Nak kena tahu juga video tu sahih ke tak sahih video dia, betul ke tak betul dia kan. Maklumlah zaman sekarang ni pandai orang nak edit video, pandai edit kan. Benda yang tak betul pun seolah macam betul. Apalagi kalau benda tak betul jadi betul. Hanya tu. Apa hukum kalau kita percaya? Hukum harus je lah. nak kata wajib percaya pun tak boleh kan. Nak kata wajib percaya pun tak boleh, harus je lah. Harus saja percaya benda tu sama ada betul atau tidak, wallahualam kan. Alam media masa ni dia termasuk dalam bentuk khabariah. Kalau tuan-tuan mengaji kitab mantik, ilmu mantik kan, bila disebut tentang khabariah, khabar, cerita khabar kan, mahtamala sidikun wa kizba, sesuatu benda yang dipertanggungkan atas betul ke tak betul, benar ataupun tak benar. Itu dikatakan sebagai khabariah. Suat khabar kan, kenapa dikatakan suat khabar? Benda yang belum tentu benar ataupun tak benar. Tak? Benda yang belum tentu benar ataupun tak benar. Suat khabar. Yang dah tentu benarnya Quran je. Quran je yang tentu benar. Yang lain tu tak pasti lagi, ataupun hadis Nabi. Kan? Quran atau Nabi itu yang boleh kita katakan benar. Mustahil dia bohong. Quran ni mustahil berbohong. Kan? Kalau hadis pun hadis dia sahih lah. Kalau sahih itu memang dah tak benar lah. Kan? Bukhari, Muslim dan sebagainya. Nasai, Ibnu Majah, kan hadis-hadis sahih tu. Tapi kalau khabariah, suat khabar, majalah ke, YouTube ke, apa benda lah, lalat media masa ni kan, belum tentu benar, belum tentu tak benar. Boleh betul ya ke tak ya. Nak kena check dulu lah, special dulu kan, sahih ke tak sahih benda tu. Mana mesti ada orang yang mensahihkan benda tu. Kalau betul lah. Okay? Baik. Ada soalan tuan? Dajjal ni dia datang dalam bentuk organisasi pula ataupun di mana seorang. Dia asal seorang, tapi lepas tu ramailah pengikut Dajjal tu. Dia akan bawa syurga dan juga neraka. Syurga dan juga neraka. Yang syurga tu neraka, neraka tu syurga. Kemudian habis semua makanan-makanan rosak. Kan? Mana tanaman-tanaman habis semua rosak lah. Dan dia akan bawa makanan roti, tersilap saya, makanan-makanan kan. Jadi sesiapa yang tak faham tu, dia akan tertarik pada makanan tadi lah. Tapi yang jenis orang yang faham, mereka akan selalu berzikir kepada Allah. Zikir itu akan jadi makanan pada mereka. Ada nanti akan datang kita jumpalah. Disebabkan tak ada makanan tadi besok, so apa makanan bagi orang Islam? Orang beriman ni makanan apa dia? Disebut nanti dalam hadis yang akan datang ni, bahawa makanan orang Islam tu ialah zikrullah, zikir. Itulah makanan mereka. Nampak macam pelik kan, tapi memang ada dia gitu. Okey. Dia asalnya seorang je, tapi lepas tu dia ramailah tarik jadi ramai-ramailah. Banyak ada budul dia. Terutama orang Yahudi. Tu mengikut Dajjal lah tu kuat. Okey. Ada juga orang kata organisasi yang ada sama sekarang ini pun Dajjal juga. Itu tak dapat dipastikan lah. Tapi kalau perangai Dajjal tu mungkin boleh kita kata, ya perangai ni kau ni macam Dajjal lah. Organisasi ni macam Dajjal lah perangai dia. Suka muat kerosakan dan sebagainya kan. Mungkin kita boleh kata begitu. Tapi hakikat Dajjal sebenarnya itulah nanti. Selagi mana tidak munculnya Imam Mahdi, selagi itu Dajjal takkan keluar. Dia kalau ikut turutan ni, Imam Mahdi dulu keluar. Imam Mahdi keluar dulu, baru keluar Dajjal. Lepas tu baru keluar Nabi Isa, turun Nabi Isa. Lepas tu yang lain-lain lah. Macam tu. Wallahu alam. Ada soalan lagi? Boleh Tan? Boleh? Okey. Jemaah kita ni macam ada perubahan sikit lah. Ramai sikit. Dulu 2-3 orang kan.
Saya pun pelik lah, mana pergi orang dalam ni. Ini hasil daripada kempen apa kan? Oh. Ha, kita punya mic ni pun bagus lah. Mic ni kuat, satu kampung dengar. Itik-itik ayam semua mendengar sekali. Dulu macam tak terdengar je kita punya mic ni kan. Hidup mati segan tak mahu. Okey, insya-Allah cukup kita punya perbincangan. Jadi kalau boleh kita punya jemaah ni ramai-ramailah insya-Allah. Kata nak ada korban jadi. Korban tu apa? Raya kedua. Hari kedua Sebenarnya tapi barang kita tahu bukan dua ke tidak ada. Tak, dekat surau saya tu pun suruh saya sembelih ada seekor. Dia hari kedua ya. Hari kedua ya. Seekor. Tapi mungkin saya boleh adjust dengan dia orang tu. Saya akan beritahu. Itu betul lah. Sebab tak tahu dia. Tapi yang paling aula imam lah sembelih kat sini. Imam ada, Bilal ada kan. Orang muda-muda lah bagi dia peluang. Yang tua-tua ni kadang pokok pisau parang pun dah tak larat kan. Bagilah orang muda-muda ni. InsyaAllah. Yang tak roti semoleh tu, itulah yang nak kena semoleh tu. Dia kena mulakan. Selagi mana dia tak mulakan, selagi tu dia tak akan tahu. Dia akan tak malih ya kan. Alah, kau lah semoleh kata. Panggillah ustaz tu semoleh. Sedangkan kat sini ada imam, ada Bilal, digalakkan lah. Orang tempatan dia buat. Tapi kalau nak suruh juga kita, kita ejah masa lah insyaAllah. InsyaAllah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ma'lam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fata ya alim nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahana fa'alifin. Allahumma faqina fid-din, Allahumma faqina fid-din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minkum. Kita tetap dia nak balik kan. Dia dapat lain. Kita bawa sini. Tak tahu dia beritahu. Apa?